Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kasih pada pimpinan majlis pada malam ini, seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat sekali lagi bertemu dan berhimpun pada malam ini, dan kita bersyukur sangat-sangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ruang pada malam ini bagi kita menghirup udara Ramadan Al-Mubarak pada hari yang pertama, malam yang pertama. Mudah-mudahan ianya akan berkekalan sehinggalah kita tamat ataupun berjaya menghabiskan saki-baki Ramadan selama sebulan, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini sementara menantikan masuknya Isyak, marilah kita mengingati di antara satu sama lain, kita mengambil iktibar pengajaran daripada kehadiran Ramadan ini, di mana yang sering kita sebut dan kita nyatakan bersama bahawasanya kalau kita melihat di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran 6,000 ayat lebih, 30 juzuk. Dalam banyak-banyak bulan Islam, 12 bulan Islam daripada Muharram sehinggalah bulan yang terakhir Zulhijjah, kita tidak akan jumpa mana-mana bulan yang dirakamkan Allah namanya, melainkan hanyalah bulan Ramadan sahaja. Ayat 185 Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan lah mula diperturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi dalam Quran yang Allah sebut namanya hanya bulan Ramadan sahaja. Bulan lain Allah tak sebut. Walaupun peristiwa yang berkait dengan bulan lain ada dalam Quran. Dalam Quran ada ayat hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah, tetapi tidak disebut bulan Muharram padanya. Dalam Quran ada ayat yang menunjukkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak disebut bulan Rabiul Awal dalam Quran. Dalam Quran juga ada ayat berhari raya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
ada ayat hari raya. Allah kata, dan sempurnakanlah jumlah bilangan hari berpuasa kamu, dan hendaklah kamu membesarkan Allah, bertakbir membesarkan Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk dan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ada ayat hari raya, tapi tak ada sebut Syawal. Dalam Quran juga ada ayat haji, tetapi tidak sebut Zulhijjah. Ringkasnya, muslimin muslimat, dalam Quran kita selak selai-selai, kita akan jumpa Allah sebut Ramadan sahaja. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Sebut namanya pula dengan jelas, Ramadan. Bukan ganti nama, bukan nama samaran, tapi nama dia yang betul. Allah sebut dengan jelas bulan Ramadan. Jadi bila dalam 12 bulan itu, hanya bulan Ramadan saja yang Allah sebut, bermaknanya tuan-tuan, kita kena ambil perhatian. Dan tadi saya sebut, kita syukur pada Allah. Kan? Kadang masuk maghrib tadi hati jadi hiba pun ada juga, sayu pun ada, gembira pun ada. Kita gembira ni sebab kita bersyukur Allah bagi nikmat. Kita masih boleh menghirup udara Ramadan. Berbanding kawan-kawan, adik-beradik, jiran kita yang lain yang dijemput Allah sebelum daripada ini. Jadi ruang ini kita kena ambil. Dan saya selalu sebut, ustaz-ustaz lain pun selalu ingat, sebab untuk tazkirah ini, isyak ni saya kaitkan sikit dengan Ramadan, supaya mood kita tu ada, semangat kita tu kuat, kita jadi satu cetusan semangat nak memulakan Ramadan bermula malam ini. Untuk tazkirah ringkas antara tarawih nanti, saya akan cerita benda lain. Hadis yang biasa kita dengar, Nabi SAW naik atas mimbar. Mimbar Nabi tangganya ada 3 saja. Mimbar kita tangganya 30. Lelah tu imam, tak boleh sampai ke puncak. Tangga 1 Nabi naik, Nabi sebut amin. Naik tangga 2, Nabi sebut amin. Naik tangga 3, Nabi sebut amin. Hadis yang popular. Lepas tu Nabi khutbah, Nabi turun. Selesai, sahabat tanya Nabi, apa yang dia amin 3 kali tadi? Naik tangga amin, naik tangga amin, naik tangga amin. Kalau imam kita buat gitu, dia tangkaplah dengan jais. Sesat tu imam ni, kan? Jadi tuan-tuan, Nabi kata, aku mengaminkan doa Jibril. Ketika naik tangga pertama, Jibril bisik di telinga aku, wahai Muhammad, celakalah orang-orang yang diberi izin oleh Allah, boleh duduk mengecapi nikmat Ramadan, tetapi dosanya tidak diampunkan Allah. Aku pun kata amin, kata Nabi. Yang kedua, amin yang kedua, celakalah orang-orang yang mendengar namamu disebut, tetapi mereka tidak berselawat kepada engkau, wahai Muhammad. Pun Nabi jawab amin. Dan yang terakhir, kata Jibril ke telingaku, kata Nabi, celakalah mereka yang masih memiliki salah seorang atau kedua orang tua, tetapi dia tak berjaya masuk ke dalam syurga. Nabi jawab amin.
Yang pertama tadi, rugi, celakalah orang yang dapat duduk dalam Ramadan tetapi Allah tak ampunkan dosa. Maknanya orang ni pelik daripada orang lain. Lazimnya orang yang duduk dalam Ramadan, Allah pasti ampunkan dosa mereka. Sebab itu menyambut raya di hujung Ramadan nanti, itu yang dipanggil Aidul Fitri, kembali kepada fitrah. Maknanya komplit sebulan Ramadan dengan puasa, tarawih, apa semua sekali. Ending dia besok sambut Aidul Fitri dalam keadaan bersih, fitrah, suci daripada dosa. Tiba-tiba nak kata Jibril, ada orang masuk Ramadan tapi dosa tak terampun. Sebab apa jadi begitu? Sebab dia menganggap yang wajib dalam Ramadan ini puasa saja. Tu yang dia pulun puasa. Ramai kan orang yang berpuasa besok boleh tengok tapi tak semayang. Tak semayang tuan. Lepas sahur besok tidur, subuh tak semayang. Tapi puasa jaga sungguh. Korek hidung tak berani. Takut batal puasa. Kan? Gatal lubang hidung tak berani korek. Takut batal. Tonyok kat dinding. Dia kata jangan korek ustaz, kan batal puasa. Sanggup tapi tak semayang. Aurat tak jaga. Puasa hebat, aurat tak jaga. Masuk bazar Ramadan besok. Saya bukan suruh tuan-tuan masuk, tapi maknanya kita boleh tengoklah di bazar Ramadan. Bukan semua yang datang, yang membeli, yang meniaga tutup aurat. Macam saya sebut setiap tahun, kadang kita nak beli peha ayam pun tak tahu mana satu peha yang sebenar. Cabut kopiah. Kan? Tak pakai tudung, pakai pula skirt lah, apa benda macam-macam hal. Jadi puasa-puasa tapi hal lain tak jaga. Ini yang Nabi Jibril kata celaka. Duduk dalam Ramadan, dosa tak ampun. Memang pelik sungguh. Macam ibarat kita hari-hari semayang, hari-hari datang kuliah, tiba-tiba tak masuk syurga. Pelik tak? Dia macam tu lah lebih kurang. Duduk dalam Ramadan tapi dosa Allah tak ampun. Pelik sangat. Sebab Ramadan dia dicemari dengan kepelbagaian dosa dan kesalahan. Dan yang kedua tadi, yang berselawat. Yang tak berselawat, apabila dengar nama Nabi SAW, dia tak berselawat. Ini juga orang yang celaka. Dan nombor 3 tadi, orang yang ada mak bapak. Sepatutnya dia jadi anak yang soleh, anak yang taat, yang jaga orang tua dia. Akhirnya dengan asbab itu, dia layak pergi syurga. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya ulang balik, kita syukur sangat-sangat pada Allah sebab Allah bagi sekali lagi ruang dan peluang kita hadir duduk dalam bulan Ramadan yang mulia. Sebab itulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, setiap kali datang Ramadan dia terlalu gembira. Setiap kali Ramadan berlalu, dia sedih menangis. Sebab kata Sayyidina Umar, aku menganggap Ramadan seperti seorang kekasih. Lama tak jumpa, seronok, kata Sayyidina Umar. Jumpa sebulan, lepas tu kekasih aku nak pergi, aku sedih dan menangis. Kita tengok anak bulan hari Jumaat semalam, kan? Bila isytihar puasa hari Ahad, hore kita. Suka pula. Lega ustaz, boleh sehari lagi ke darah.
Ini semua geng panda tuan-tuan. Yang tak ada kesungguhan nak masuk syurga kan. Jadi sebab itu kita kena ingat, dalam hidup kita hari ini mesti kita raih dan pegang Ramadan tu betul-betul. Ini peluang yang Allah bagi sekali lagi tuan-tuan. Allah pilih ni. Allah pilih tuan-tuan. Tahun lepas ada kawan-kawan kita dalam surau ni yang sama puasa dengan kita. Tahun ni tak ada. Ada ustaz-ustaz kita yang mengajar di surau kita tahun lepas sepanjang tahun sempat puasa Ramadan. Tahun ni tak ada. Dan begitulah adik-beradik, kawan-kawan, jiran-jiran, geng pejabat, tak ada dah tahun. Allah ambil nyawa. Tapi kita syukur Allah bagi lagi ruang. Sebab itu kena betul-betul fokus kepada Ramadan. Kena betul-betul fokus. Sebab saya selalu sebut, kita masuk dalam Ramadan bukan nak ambil kira semangat saja. Ya? Kita nak masuk Ramadan ni tuan-tuan bukan main rempuh dengan semangat berkobar-kobar saja. Tapi kita kena masuk Ramadan ini dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan alhamdulillah tuan-tuan, seperti mana diwawarkan tadi dan jadual pun dah diedarkan, kita tengok tiap-tiap hari ada kuliah. Ini penting. Ramadan adalah ruang kita nak menyampaikan kuliah. Sebab kita meraihkan kehadiran masyarakat yang luar biasa menjelang Ramadan. Baik itu kena masuk Ramadan dengan ilmu, bukan main kira semangat saja. Saya ambil contoh tuan-tuan. Kita target untuk Ramadan tahun ni macam biasa, paling kurang kita akan cuba khatamkan Al-Quran secara tadarus atau bersendirian 1 kali. Paling kurang target tahun ni aku nak khatam sekali. Kita biasa dengar ustaz sebut, ada riwayat yang menyebut Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala sebulan Ramadan dia khatam 60 kali. Sebulan Ramadan Imam Syafi'i khatam 60 kali. Kita dengar rasa nak pitam. Bukan khatam dah. Kita 60 tahun sekali khatam. Terbalik. Jadi mesti ada target. Target aku tahun ni nak khatam sekali ustaz. Jadilah. Jadi bila nak khatam sekali ni kena ada teknik tuan-tuan, bagi benda tu jadi mudah. Kita jangan buat ikut semangat. Oh semangat ni besok Ahad cuti, besok saya nak pulun 12 juzuk terus. Baca sampai tak sedar diri, lepas tu 3 minggu baru buka balik. Itu teknik yang tak apa cerdik. Biar kita buat ibadah ni macam saya sebut dalam kuliah biasa saya, kena buat dengan smart. Work smart, work smart. Kita kena buat kerja dengan smart. Tuan-tuan buka Quran, standard punya Quran Mashaf Osmani, dia ada 604 muka surat. Kan? 604 muka surat sampai Qul a'udzu birabbin nas 604. Tolak 4 muka itu, ambil 600 saja. Ambil 600 muka surat. Oh nampak muka tuan-tuan. Dah nak berhenti baru keluar muka tuan. Macam mana? Jadi ambil 600 muka surat. Kita ada sebulan Ramadan 30 hari. Nak mudah cara, sehari kita baca 20 muka surat. Sebab 30 kali 20 dapat 600 kan? Maknanya sehari paling kurang kita baca 20 muka surat. Baca sehari 20 muka, 20 muka, 20 muka, lama-lama genap sebulan habis. Dan 20 muka sehari itu kita boleh ringankan dia lagi.
dengan cara kita solat 5 waktu sehari semalam, 1 waktu ambil 4 muka surat. Kan senang kerja. Bermula lepas subuh besok, baca Quran 4 muka surat. Kali dengan 5 dapat 20 muka. Ringan sikit kerja kita. Itu namanya work smart tadi. Lepas subuh besok 4 muka. 4 muka ni 2 helai je. Kita baca Quran 2 helai, berapa minit agak-agak? 10 minit ada kot. Tengok bola berapa lama? Jam setengah lah. Campur half time 15 minit, dah berapa dah, dekat 2 jam. Okey je, menghadap cerah je mata. Takkan baca Quran 10 minit, 15 minit, tak pun. Jadi start pagi besok, baca lepas subuh 4 muka surat, lepas zuhur 4 muka surat, lepas asar 4 muka surat, lepas maghrib tak ada muka surat. Sebab berbuka. Dia tak ada muka surat kat situ. Sebab dia buka tu dari maghrib sampai isyak. Nanti kedarah kuat sangat. Lepas isyak pun tak ada muka surat dah, sebab nak datang tarawih pula. Jadi yang maghrib isyak tu kita cover lah balik. Ejahlah untuk mana ruang, kita ambil cilok baca kat situ. Jadi benda tu jadi ringan. Kan? Kita buat kerja agama ni kena bijak lah, kena cerdik. Baik, sebab itu saya kata tadi, biar kita masuk Ramadan ini dengan ilmu. Dan ingat pesanan-pesanan tentang kelebihan, manfaat, peluang yang ada dalam bulan Ramadan, kita kena gunakan sebaik. Terlalu banyak, saya ambil 1-2 sebab banyak sangat. Saya bimbang nanti ustaz dia akan ulang benda yang sama. Sebab masalah kami ustaz ni, bila ceramah bulan Ramadan, tajuk ni dia tak boleh lari lain. Dia akan pusing-pusing Ramadan juga. Jadi kesian dekat audien yang dengar. Kan? Semalam ustaz ada ceramah ini, hari ni juga, besok kurma juga, sama je. Penat kita dengar. Sebab itu separuh tempat dia bagi tajuk. Kan? Dia bagi tajuk, ustaz boleh pilih, atau ustaz sendiri bagi tajuk yang mana nak rasa nak tembak, kita ulas. Sini pun saya tengok ada sebahagian ada yang bertajuk. Jadi sebab itu, satu benda yang Nabi sebut, dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala. Bila mula pahala berganda ni, maghrib sat-sat ni tadi. Masuk 1 Ramadan, bermula azan maghrib tadi. Dan bermulalah saat itu pahalanya berganda. Barang siapa, kata Nabi, melakukan satu amalan sunat di bulan Ramadan, Allah bayar dengan 1 kiraan pahala wajib. Kita semayang sunat 2 rakaat tarawih, pahala dia macam semayang subuh 2 rakaat. Ibarat itu. Kita semayang sunat, tapi Allah bayar pahala wajib. Kan untung. Kita semayang 2 rakaat, Allah bayar pahalanya macam semayang 2 rakaat yang wajib. 2 rakaat wajib ni kira senang bahasa semayang subuh. Apa juga benda sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan, pahala dia Allah double terus jadi wajib. Dan kata Nabi, barang siapa yang buat satu amalan wajib dalam bulan Ramadan, Allah akan bayar dengan kiraan 70 kali ganda amalan wajib. Kita solat isyak kejap lagi 4 rakaat kan? Tapi pahala dia macam kita solat isyak 70 kali. Hebat kan Ramadan? Lepas tu saya kata tadi, Nabi sebut, Jibril kata, kalau tak terampun juga dosa, memang tak tahu apa jenis lah manusia. Sebab pahala yang berganda. Dan kita tak boleh lari tuan-tuan dalam Ramadan ini dalam membahaskan tentang sedekah.
Sebab saya tengok tabung jalan tu, betul saya sebut. Apa kata Nabi? Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah yang paling baik, paling afdal, paling besar pahala, Nabi kata sedekah dalam bulan Ramadan. Dan kita baca apa yang disebut oleh para sahabat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas fi syahri Ramadan. Sahabat kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling pemurah, terutamanya menjelang Ramadan. Dan kata sahabat, lajunya Nabi bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup kencang. Makna peluang Ramadan dalam bab bersedekah ini, tuan-tuan, jangan kita lepaskan. Kena ambil ruang. Baik itu tiap malam datang surau masjid tarawih, bawa duit banyak. Kena bawa duit banyak. Kita kena niat sedekah tiap-tiap malam untuk tabung surau kita. Kadang-kadang ustaz pula nak minta duit sikit. Kadang ustaz bawa jualan kat belakang. Adalah tu. Kadang umum. Jadi tuan-tuan, kena bawa duit, tuan. Kalau tidak menyesal nanti. Menyesal semua hidup. Baik, akhir sekali tuan-tuan, waktu dah masuk. Akhir sekali, peringatan bersama dalam ambang Ramadan ini. Pertama sekali tuan-tuan, doalah pada Allah selalu. Ya Allah, permudahkan segala urusan kami sepanjang bulan Ramadan. Kena doa masing-masing. Minta semua jadi senang, semua urusan jadi mudah. Dan yang kedua, minta juga doa supaya Allah bagi kesihatan yang terbaik. Sebab nak buat ibadah ni dia kena sihat. Bila sakit dia akan terganggu sedikit, ya? Lutut sakit, pinggang sakit, kaki kebas, dia akan terganggu. Jadi doalah, ya Allah, sebulan Ramadan ni bagilah aku sihat yang terbaik, ya Allah. Minta yang terbaik pada sisi Allah. Dan akhir sekali tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, yang ketiga, rebutlah peluang-peluang yang Allah hidangkan pada kita. Dan kena ingat, peluang-peluang gandaan pahala ini hanya berlaku dalam bulan Ramadan. Dan satu-satunya ibadah yang kita kena cuba jaga baik-baik selain puasa wajib adalah solat sunat tarawih. Sebab sembahyang tarawih ni hanya berlaku dalam bulan Ramadan sahaja. Usahakanlah kok mana sekalipun jangan tinggal tarawih. Nak buat berapa ustaz? Buatlah berapa yang kita boleh buat. 8 rakaat pun boleh, 20 pun bagus. Kalau rajin sikit, 36 rakaat pun tak apa. Kita tengok muka 36 macam tak ada harapan. Termasuk ustaz. 20 pun dah letak pinggang ustaz, oi kata dia kan, nak 36. Tak nampak gaya kita. Jadi usahakan dapat berjamaah, lagi comel, lagi cantik. Tak larat sangat, letih sangat, buat di rumah pelan-pelan. Nama pun tarawih. Zaman Nabi tuan-tuan, tarawihnya 2 rakaat, berhenti, rehat, tunjuk kaki, rehat, minum-minum. Itu zaman Nabi. Lepas tu sambung 2 lagi, rehat, tawaf pula 7 round. Zaman Nabi. Tapi kita tak boleh buat gitu, rehat terhilang. Salah je lah ustaz. Tak boleh rehat lama kan? Tazkirah mereka. Kita raihkan jamaah yang hadir insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan solat Isya, kemudian
imam kita akan imamkan solat tarawih, dan kita akan break nanti 4 rakaat. Kita duduklah sekejap barang 10-15 minit untuk mendengar tazkirah. Ya, tak apa, kita habis lewat pun tak ada masalah, besok cuti kan. Game pun ketiga, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.